السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن لهم حقوق علينا. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, nampak seorang. Seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini dengan izinnya sekali lagi kita dapat berjumpa dan bertemu di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita bicarakan pada malam ini adalah ilmu yang memberi manfaat dan dapat kita amalkan bersama. Karena ilmu ini dia ada 3 jenis. Yang pertama ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua ilmu yang memberi mudarat. Dan yang ketiga ilmu yang sia-sia. Kita mudah-mudahan dapat ilmu yang memberi manfaat. Tanda ilmu yang memberi manfaat itu ada 6 tuan-tuan dan puan. Pertama, bertambah takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dia belajar, lagi bertambah takutnya. Lagi dia alim, lagi dia takut dengan Allah Taala. Yang pertama. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Kurang gemarnya kepada dunia. Kalau hal-hal dunia ini dia tak bergemar. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Kalau ada pertumbungan antara dunia dan akhirat, dia pilih akhirat. Yang keempat, dia kenal keaiban dirinya sendiri, kelemahan dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri. Kita selalu tahu lemah orang je. Lemah jatuh pasir aja kita tahu. Lemah diri kita tahu. Ini dia kenal lemah diri dia sendiri. Nak kenal lemah diri sendiri ada 4 cara. Pertama, tanya kepada musuh. Yang kedua, bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Yang ketiga, berguru dengan guru yang mursyid, guru yang bijak. Dan yang keempat, bergaul dengan masyarakat yang ramai. Dia tahu kelemahan diri dia. Panjang cerita tu, tapi malam ni tak ada mukadimah, pendek-pendek ya. Nanti tak cukup masa. Kena ikut SOP. SOP tu apa? Sup. Sup apa? Sup kambing. Sup ayam. Sup daging. Sup tulang. Standard Operation Procedure ya. Kena ikut. Bila masuk waktu je berhenti. Itu tanda nak tahu kelemahan diri sendiri. Yang keempat, yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Dia tahu taktik-taktik syaitan untuk menipu daya. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala ibadah, iaitu ujub, riak, takabur dan lain-lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita
Ya, tajuknya ialah tajuk kecilnya, tajuk besarnya perkara yang berlaku selepas mati di alam mahsyar. Jadi pada malam ini kita sambung lagi. Bulan sudah tak habis. Perkara yang ke-8 iaitu di padang mahsyar nanti kita akan menghadap Allah dan dihisab amalan kita ni. Dah kita baca separuh daripadanya. Malam ni kita sambung lagi. Ya. Segolongan dari mereka muka surat 197. Siapa di kitab buka muka surat 197. Ya, segolongan daripada mereka dihisab dengan teliti, disoal satu persatu. Itu hisaban syadidah. Di atas tadi yang sudah kita baca belum sudah, dihisab dengan hisab yang ringan. Cincai je mereka cek. Ini hisab yang bersungguh-sungguh. Hisaban syadidah. Barang siapa dapat kitab dengan tangan kirinya, dia akan dihisab, cek oleh Allah dengan cek yang bersungguh-sungguh. Ya, akan dihisab dengan teliti, disoal satu persatu, diminta hujah dan alasan, nak bagi dalil semua. Mana dapat ini, apa ni, apa kau buat ini, mengapa buat ini, semua akan ditanya satu persatu. Ya. Tetapi Allah tidak menerima dan binasalah mereka beserta dengan orang-orang yang binasa. Siapa dapat kitab dia dengan tangan kiri, itu tanda dia akan binasa lah. Ya, dia menerima kitab amal tu ada 3 cara. Yang pertama dengan tangan kanan. Sudah kita baca bulan surah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Ya, cara ketiga dia hisab kita ni ialah diberi kitab amalan kita dengan tangan kiri. Kita masuk dalam golongan kiri. Golongan kiri artinya dia masuk akhir dulu. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridun wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas-panas, udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu kalau dapat tangan kiri. Golongan kiri. Mudah-mudahan kita tak dapat itulah. Kita dapat tangan kanan. Lagi teruk, ada satu cara lagi, ialah dari belakang. Dari belakang. Dada tu cucuk dengan tangan kiri cucuk dada, tembus ke belakang, ambil dari belakang. Itu cara yang ketiga. Ini lagi teruk. Sambung daripada ayat yang saya baca tadi. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kata Allah ya. Dan mereka yang dapat, barang siapa diberi kitab dengan tangan dari belakangnya, ya, cucuk dada dari belakang, tembus ke belakang dari dada tu tunjuk, ya, jari itu kukunya kemakai atau, cucuk dada tu sampai ke belakang. Itu ambil kitab dari belakang. Barang siapa dapat kitab dia dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku, katanya. Agak betul lah ya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam neraka yang bernama sa'ir namanya. Sa'ir itu salah satu dari 7 neraka yang dinantikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang fasik, mereka-mereka yang kafir, mereka munafik dan sebagainya. Salah satu namanya sa'ir. Neraka ada 7. Yang pertama namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir. Yang saya baca tadi, Sa'ir. Yang saya baca kejap tadi. Yang kelima namanya Khutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lazah. Itu 7 neraka. Dinantikan oleh Allah di akhirat. Itu semua bermula dari perang Mahsyar ya. Jadi itu dia hisab dengan hisab teliti. Disoal satu persatu, diminta hujah dan alasan. Kenapa kamu buat apa ini? Kenapa kamu menari? Kenapa kamu berjoget? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berzina? Dicek satu-satu. Tetapi Allah tidak menerima. Akhirnya Allah tak terima. Dan binasalah mereka berserta dengan orang-orang yang binasa. Allah memanggil malaikat supaya menyebut amalan jahat mereka itu. Lalu terbongkarlah di hadapan khalayak ramai. Dalam dunia ini orang tak tahu. Hanya Allah sembunyikan kesalahan kita.
Allah sembunyikan aib kita. Allah rahsiakan, tak khabar pada ramai. Di akhirat esok semua akan terbuka. Semua akan terbuka luas, ya. Semua orang tahu, semua orang dengar, semua orang nampak dan sebagainya. Oleh yang demikian orang-orang mukmin, orang yang beriman, mestilah mengambil amalannya sebelum Allah mengetahui. Mengetahui amalannya, bukan ambil. Kita minta maaf, baca. Oleh yang demikian orang-orang mukmin mestilah mengetahui amalannya. Baik ke jahat. Kalau baik, alhamdulillah, syukur. Kalau jahat, taubat. Ada jalan keluarnya. Supaya amalan kita bersih jadi di hadapan Allah Taala, ya. Jadi mengetahui amalannya sebelum Allah mengetahuinya. Allah memang tahu pun di hari kiamat. Sebelum Allah mengetahuinya, dia memberitahu orang lain pada hari kiamat. Mestilah segera berlumba-lumba mengerjakan amal soleh. Buat yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik saja. Tulis yang baik-baik saja. Baca yang baik-baik saja. Dia amal soleh namanya. Semua mesti ikut cara Islam. Nak soleh, apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu baru namanya amal soleh. Beriman dan beramal soleh. Semua ikut cara Islam. Lain berislam Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Itu kalau tak nak ikut Islam. Nak kena amal saleh mesti ikut Islam. Sebab itu Allah dah lengkapkan Islam. Islam is already complete. Everything is there in Islam. Nothing is left out. Bila kita ikut cara Islam, itulah namanya amal soleh. Bila amal soleh baru Tuhan terima. Kita tak terima, ya. Sebelum dah hisab. Jadi Allah mengetahui semua itu, ya. Oleh yang demikian orang-orang mukmin mestilah mengetahui amalannya sebelum Allah mengetahuinya. Di hari kiamat mengetahui itu bukan tahu sendiri, bagi tahu kepada orang ramai hari kiamat. Semua orang nampak. George Bush nampak, Netanyahu nampak, Donald Trump nampak, di akhirat nanti lah. Mestilah segera berlumba-lumba mengerjakan amal soleh sebelum terluput peluang. Kalau dah nyawa sampai ke kerongkongan, tak ada lagi peluang. No more chance for you. Nyawa sampai sini. Bila dah sampai sini, nyawa tu dah terdear. So, tahu kena kongsi ni terdear. Tak tu jaga perak ke mana? Udah terdear dah. Tak ada harapan kita. No more chance. Sekarang lah. Kalau nak membetulkan apa? Membetulkan segala kesalahan. Minta ampunkan, nak bertaubatkan. Now is the time. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Jadi sebelum terluput peluang, lepas tu dah tak ada peluang lagi. Apa kata Allah? Firman Allah Ta'ala, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa kafa bina hasibin. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, dia buat jahat sebesar biji sawi saja, kecil benar, dosanya kecil benar, pasti kami mendatangkan pahalanya. Kalau ada kebaikan yang besar biji sawi pun dapat pahala. Kalau jahatnya sebesar biji sawi pun dapat dosanya. Dan jika amalan baiknya itu seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami menjadi orang yang membuat perhitungan hisaban. Allah yang menentukannya. Dalam surah apa? Izzazul sebut, ya. Surah Zilzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah. Zarah tu benda yang paling kecil lah, namanya zarah, lebih kecil dari semut. Tapi terjemahannya semut. Tapi zarah tu sebenarnya lebih kecil dari semut. Kerana zarah tu tak boleh dipecah-pecah, tak boleh dibelah-belahkan. Tak
boleh dia belah 2, belah 3, belah 4, tak boleh. Kerana dia paling kecil. Semut ada bahagian-bahagiannya, ada kepala, ada kaki, ada bulu, ada apa semugut dan sebagainya. Itu semut. Jadi maknanya terjemahan zaman orang dulu tu tak berapa tepat. Tapi masa itu tak ada apa nak dibandingkan dengan zarah tu. Maka binatang yang mereka kenal semut yang paling kecil. Maka dibanding dengan semut lah. Tapi zarah tu sebenarnya lebih kecil dari semut. Kalau sudah zarah pun akan diperlihatnya di hari akhirat nanti. Dan kalau dia buat kejahatan walaupun sebesar zarah juga akan diperlihat oleh Allah Taala di hari akhirat. Ini pun betul. Apa dia? Misqala habbatin min khardalin ataina biha. Misqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan jika amalan kamu itu hanya seberat biji sawi. Biji sawi berapa kilo? Sebiji biji sawi berapa kilo? Tuan Yang Nabi berapa kilo? Sebiji apa? Biji sawi berapa kilo? Tak bergerak timbang tu pun ya. Tak ada kilo-kilo. Miligram pun tak sampai. Kalau berat itulah punya larangan ya. Pasti kami mendatangkan pahalanya walaupun itu, walaupun seberat itu dan mesti dapat pahalanya. Dan cukuplah kami menjadi orang yang membuat perhitungan. Iaitu hisaban. Bila kami hisab tu betul. Allah tu Maha Adil, tak pernah tipu. Timbang tak ada tipu ya. Betul. Kemudian apa kata Nabi? Ya. Dan nanti ayat Quran saya baca ni, lepas ayat Quran tu, tapi kita dah yakin tu, nak kuatkan lagi. Ditambah pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmizi dan juga ini hadis yang namanya hadis hasan, hadis yang baik. Dan sahih itu hadis betul-betul hadis. Betul-betul dia hadis sahih, sah ya. Dia berkata sahih, dia benar hadis, bukan tipu, bukan hadis palsu ya. Hasan tu baik betul. Maksudnya apa? Belum sempat dua kaki seseorang hamba bergerak waktu bangkit dari hari kiamat. Hingga ditanya 4 perkara ini. Masuknya dalam kubur, 4 perkara ini akan ditanya kepada semua manusia. 4 perkara ini. Everything will be accounted for. 4 ni. Satu pun tak ada ketinggalan. Yang pertama mengenai umurnya. Umurnya berapa? Berapa tahun dia dihidup oleh Allah SWT. Ketika dia akil balik umur berapa tahun? Dia mati umur berapa tahun? Masa itulah apa digunakan umur ya. Macam saya sekarang dah 78 tahun. Masih. Bukan hijrah, kalau hijrah 80 lebih dah. Ni dah 78 tahun nanti. Apa saya gunakan umur saya? Everything will be accounted for. Semua akan ditanya. Ya. Kalau dulu-dulu buat maksiat, taubat ke tak? Kalau taubat, diterima taubat. Sebab tu suruh kita taubat, tuan-tuan dan puan. Nabi yang tak berdosa pun taubat. Mana ada dosa Nabi? Dia maksum, dipelihara daripada dosa-dosa. Pun dia bertaubat 70 kali sehari semalam. Inni la astaghfirullahal azim fil yaumi wal lailati 70 marrah. Sesungguhnya aku minta ampun dengan Tuhan yang Maha Agung. Setiap hari, setiap malam 70 kali. Nabi pun 70 kali bertaubat. Kita patutnya 70 juta kali. Dosa saja, celik je mata dah berdosa. Dah telinga berdosa. Pagi-pagi celik mata dah telinga berdosa. Kalau dia Allah kita, Allah harus pulang. Macam-macam bunyinya. Deng. Allah harus pulang. Udah telinga berdosa. Buka dia tingkap. Udah mati pula berdosa. Kenapa? Saya duduk di kampung tu, Taman Melayu. Orang Melayu mana ada beli anjing? Kalau tak ada anjing, siapa yang suka lalu gitu? Amoy pagi-pagi jogging tau. Pagi-pagi jogging.
Buka aja tingkap start je motor dah tersuluh ke amun. Besok tiang. Bukan besok tiang ni sono ya. Punya apa? Dah tersuluh. Ate kalau tak tengok terlanggar. Ate tengok juga dah berdosa mati. Ate dah berkumpul gigi ramai-ramai dah. Sudah lidah pula berdosa. Macam-macam dosa kita. Sebab itu disuruh kita taubat. Dalam surah At-Tahrim diperintah kita supaya taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah. Ada panjang lagi. Itu hai kita ya. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Namanya taubat nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu. Ya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Semua akan diambil kira. Apa kamu gunakan umur kamu? Kemudian selain berumur apa? Ditanya Tuhan mengenai ilmunya. Kamu ada ilmu dah? Amalkan dah ilmu itu? Sudah kamu amalkan ilmu itu, kamu kembang ke tidak? Kamu ajar ke dah kepada keluarga kamu? Kemudian sudah kita kembang itu, kita perjuang ke tidak ilmu itu? Semua akan ambil kira. Jadi orang alim jangan duduk menung di rumah apa tak buat. Asal malam tengok kotak bingung rumah tu. Itu je tengok. Ngajar tanda. Nyampaikan ilmu tanda. Dipanggil orang, teman tak layak kan? Tak layak. Siapa yang layak? Nak nunggu selori pun nak nyampai kepada manusia. Apa kata Rasul? Balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu dari aku walaupun satu ayat. Tahu satu, sampaikan satu. Jangan nunggu selori baru nak sampaikan satu. Tak mau. Tahu satu, sampaikan satu. Tahu tiga, sampaikan tiga dan sebagainya. Itu apa gunanya ilmu itu? Yang pertama kamu amal kedak, yang kedua kamu sampaikan tidak. Yang ketiga kamu perjuang kedak ilmu itu. Allah suruh kita berjuang jalan Allah, kita kena berjuang jalan Allah, dan sebagainya. Itu ilmu. Apa kamu gunakan? Mengenai ilmunya, bagaimana ia buat dengan ilmunya? Apa tindakan kamu dengan ilmu? Setengah tu alim, pandai, bijak. Kalau saya baca Quran tak betul baris, betul ke? Pandai betul. Tapi dia tak amal. Dia tahu sembahyang berjemaah itu wajib, tapi nehe ni haram siap. Duduk tepi masjid, dengar Ustaz Azim apa azan. Ustaz Azim apa? Ustaz Azim abad pergi azan. Setiap waktu dengar tapi nehe buat tak reti je. Padahal ilmu ada. Dia tahu tu. Hadis hafal. Dia dah baca hadis. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, tak ada alasan. No excuse. Tak ada uzur. Saja nak sembahyang di rumah, tak nak datang ke masjid, tak nak datang ke surau, tak nak datang ke tempat-tempat berjemaah. Seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini. Punya hadir lagi dengan Rasulullah yang apa itu? Tak ada hadir. La taraktum sunnata nabiyikum. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kata Nabi. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Semuanya sesat. Kalau dia sengaja. Padahal ilmu ada. Berbahas ada. Tapi dia tak amalkan ilmunya. Esok ditanya Tuhan, apa nak jawab esok? Mengenai ilmunya, bagaimana ia buat dengan ilmunya. Yang kedua. Yang ketiga ditanya hartanya. Rumah ada berapa? Rumah sewa ada berapa? Homestay ada berapa? Kebun ada berapa? Durian ada berapa kebunnya? Berapa biji setahun duriannya? Padi ada berapa biji? Bagaimana? Tokau ada berapa? Motor ada berapa? Baju ada berapa? Jubah ada berapa? Sorban ada berapa? Kenapa tak pakai? Apa dia jawab? Sorban ada, kenapa tak pakai? Kenapa simpan dalam lemari je? Saya memakainya. Semua akan ditanya. Apa saja harta yang kita miliki, semua akan ditanya oleh Allah SWT melalui malaikat.
Mengenai hartanya daripada mana ia dapat. Rumah dia berapa, macam mana kamu belinya, duit apa, duit riba ke, duit pinjam ke, duit tipu ke, duit rasuah ke. Semua, everything will be accounted for. Tak ada satu yang ketinggalan. Kemudian dari mana dia dapat dan untuk apa ia belanjakan. Harta dia belanjakan untuk apa? Adakah dia belanja di jalan Allah, atau dia belanja di jalan maksiat, atau dia belanja di jalan hiburan dan sebagainya. Kalau dia berhibur ikut cara apa? Ada cara Islam ke tak? Sedangkan Islam itu sudah lengkap. Islam covers every aspect of life. Tak ada satu yang ketinggalan dari Islam. Everything is there in Islam. Ini ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Sebab Allah lengkap Islam. Dalam surah Al-Ma'idah berkata Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu untuk kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku bagi kamu, dan redolah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Sebab itu apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Mesti ikut cara Islam. Besok di akhirat kita tak ada alasan mengapa kita tak nak ikut Islam. Mengapa kamu menyaga tak ikut Islam? Mengapa kamu berjuang tak ikut Islam? Mengapa kamu berhiburan ikut Korea? Mengapa kamu berhiburan ikut Hindustan? Mengapa kamu berhiburan ikut Hollywood? Aku nak jawab itu dalam hadapan Allah Taala. Sedangkan Islam ada tak hiburannya? Ada tak hiburan Islam? Ada. Ada tak sokan dalam Islam? Ada. Apa yang tak ada dalam Islam? Semua ada. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar hal ada terkandung dalam ajaran Islam. Itu akan ditanya tu. Semua akan ditanya oleh Allah Taala mengenai hartanya, daripada mana ia dapat dan untuk apa ia belanjakan hartanya. Yang ketiga, yang keempat, mengenai jasadnya, body itu. Semua akan diambil kira. Apa kamu gunakan mata kamu? Apa kamu gunakan telinga kamu? Apa kamu dengar? Apa kamu gunakan lidah kamu? Kamu berdusta ke, mengumpat ke, mungkin janji ke dengan lidah tu? Binatang orang mengumpat tak ada dengan lidah dah. Orang mengumpat dengan apa? Terima. Orang mengumpat dengan apa? Kita sekarang ni. Dengan apa? Dengan jari. Ada dah. Cik baca Facebook tu. Ya Allah. Macam-macam. Mengumpat dengan jari. Esok apa nak jawab di hadapan Allah SWT ya? Itu jasad, badan. 7 anggota yang Allah bagi kepada kita itu apa kita gunakan? 7 anggota. Anggota zahir tu. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. Apa kamu gunakan 7 anggota yang Allah bagi kepada kamu? Semua akan diambil kira. Semua akan ditanya oleh Allah SWT. Ya, mengenai jasadnya, bagaimana ia membinasakannya. Macam mana kamu membinasakan mata? Macam mana kamu membinasakan telinga? Macam mana kamu membinasakan lidah? Kalau tuan-tuan baca kitab namanya Bimbingan Mukminin, ada 20 perkara. Kata Imam Ghazali, 20 perkara yang boleh menyebabkan dia masuk neraka dengan menggunakan lidah. Lidah tu boleh menyebabkan dia masuk perkara. 20 perkara boleh masuk neraka kerana salah guna lidah. Itu orang lidah. Kemudian tangan, kaki, perut, kemaluan, semua akan ditanya oleh Allah SWT ya. Tak ada satu yang ketinggalan. Kemudian kita dapati beberapa hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang betul-betul hadis. Bukan hadis tipu-tipu, bukan hadis palsu ya. Hadis sahih yang menjelaskan bahawa Allah akan mengutamakan, apa ditamakan? Satu golongan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengecualikan mereka daripada hisaban amalan, memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab dan azab, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu min ummati al-jannata sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk syurga daripada umatku ini 70,000 orang tanpa hisab. Kata Nabi 70,000 orang umat aku akan masuk syurga tanpa hisab. Dengar itu umat pun
menangis, "Ya Rasulullah, kalau 70,000 je aku tak masuk lah, tolong minta lagi," kena. Minta lagi kena, kata Umar. Ya, Rasulullah meminta lagi. Digandakan lagi 70,000. Bukan tambah 70,000, ganda. Tahu ganda? Tahu kena mengganda ni. Ini cikgu matematik dulu tahu. Ganda tahu? 70 ganda. 70 ganda 70,000. 70,000 ganda 70,000. Artinya 70,000 kali 70,000. Begitu pun kata Umar, aku tak masuk itu ya Rasulullah. Minta lagi kena. Digandakan lagi. 70,000 kali lagi. 70,000 kali 70,000 kali 70,000. Berapa juta tak? Saya pun tak tahu ya. Kira sendiri. Itu dia. Amal masuk syurga tanpa hisap. Dia akan masuk syurga ni ada 3 cara. Yang pertama, golongan yang masuk syurga tanpa hisap. Yang kedua, golongan yang masuk syurga tapi kena hisap. Lambatlah. Dia masuk syurga juga tapi kena hisap, kena cek. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya yang bertakwa berbanding dengan orang miskin yang bertakwa, dua-dua takwa ya. Lambat orang kaya yang bertakwa itu masuk dalam syurga selama 500 tahun. Akhirat, bukan dunia tau, 500 tahun akhirat. Kerana dia banyak benda nak dihisap, banyak benda nak dicek. Ya. Jadi kalau orang kaya ni bahaya, kerana semua akan dicek. Lambat sikit. Itu masuk syurga tanpa hisap. Itu golongan kedua kena hisap. Yang ketiga, golongan manusia yang masuk neraka dulu. Sudah habis dosa yang dalam neraka, dia pun masuklah ke dalam syurga. Dah habis dosanya. Apa nak angkat tangan? Tak nak kan? Lah yang masuk juga syurga, tak nak? Tuan-tuan, tak nak kan? Lah yang masuk juga syurga, tak nak? Kita kalau boleh jangan masuk neraka. Tak sampai lalu noho ni neraka tau. Kerana neraka tu selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Kita tak nak masuk neraka tu. Itu golongan ketiga ya. Ada lagi satu golongan yang keempat. Masuk neraka beda, masuk syurga beda. Kerana bila ditimbang amal dengan dosanya sama berat. Itu panggil ashabul a'raf. Sama berat. 50% dosa, 50% neraka. Nak masuk syurga tak cukup pahala. Nak cukup masuk neraka tak cukup dosa. Jadi terhegi-hegi lah. Itu dipanggil ashabul a'raf. Tapi dia tak masuk neraka ni. Merayu-rayu lah dari atas titik siratul mustaqim. Tolonglah Tok Imam. Tolonglah Tuan Haji Hanafiah bagi aku satu pahala. Masa itu Tuan Haji Hanafiah tengah meluk bidadari. Peduli je tak? Dalam syurga ada tak bidadari? Tuan-tuan, ada tak bidadari dalam syurga? Tak jawab dari mana? Ada tak bidadari dalam syurga? Ndak ke tak nak? Siapa tak nak angkat tangan? Tak nak guna, nak ke gambar. Ini kamera tau. Ada orang angkat tangan? Ada ya. Jadi peduli tak? Begitulah terhegi-hegi. Lentang pukang di atas titik siratul mustaqim tu. Merayu-rayu, mendayu-dayu. Mengatakan minta satu pahala supaya dia layak masuk syurga. Dan akhirnya adalah golongan yang memberi mereka itu satu pahala. Layaklah dia masuk syurga. Yang memberi dia itu pun, kata itu guru saya, yang memberi yang itu pun, dia pun dapat masuk syurga itu dia ngam-ngam je. Pahala ni ngam-ngam je. Tu ngam-ngam. Cukup-cukup je. Bukan banyak benar. Ngam-ngam je. Dia lah. Kerana kemurahan hatinya, Allah hadiahkan orang yang memberi tadi syurga yang tertinggi. Walaupun ibadahnya tak layak untuk menerima tempat yang tertinggi itu. Ya? Itu gunanya ashabul a'raf. Itu 4 kumpulan manusia. Yang pertama masuk syurga tanpa hisab. Itu 70,000. Kali 70,000. Kali 70,000. Kerana rayuan Nabi Umar. Yang kedua masuk syurga tak masuk neraka tapi kena hisap. Lambatlah. Sebab saya kata tadi orang kaya yang takwa 500 tahun lebih lambat masuk syurga daripada orang miskin yang bertakwa. Itu dalam kitabnya. Bacalah kitab namanya Syairul Salikin ada. Boleh jumpa untuk ya. Yang ketiga golongan yang masuk neraka dulu.
Masuk neraka dulu, dah habis dosanya baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Dan golongan yang keempat, tadi saya kata 3, ini 4 ni, tambah lagi satu. Iaitu dia masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Ya. Itu amalan dia. Jadi 7 golongan, apa ni 70 yang masuk syurga tanpa hisab tu, di antaranya ada 7 golongan. Di antara 70,000 tu dulu, ya 70,000 kali 70,000 kali 70,000 tu entah berapa juta ya. Dia ada tergolong 7 golongan. Yang pertama golongan rasul-rasul dan nabi-nabi ada. Golongan rasul-rasul ada. Angkat tangan, ada rasul? Ulang rasul ada? Itu nama kedai. Ini rasul-rasul. Yang kedua golongan nabi-nabi. Golongan nabi-nabi yang bukan rasul, ya. Yang ketiga sahabat-sahabat besar yang dijanjikan syurga tanpa hisab. Seperti Abdul Rahman bin Auf, ya. Lagi apa? Apa lagi? 4 Khalifah Ar-Rasyidin tu, ya. Lagi apa? Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Waqqas ada kata Abu Waqqas, ada kata Abu Waqqas. 10 golongan tu, ya. Itu yang masuk syurga tanpa hisab. Yang ketiga. Yang keempat wali-wali. Ya, wali-wali saya pun wali, tuan-tuan menjadi wali dah ni. Tapi wali itu tak pakai. Itu wali nikah tak pakai. Yang nak ni wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti Ibrahim apa? Ibrahim Ishaq. Ibrahim apa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim Ishaq wali, bukan wali tau. Ibrahim bin Adham. Dan sebagainya. Itu golongan yang keempat. Yang kelima orang-orang yang mati syahid, orang-orang syuhada seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far. Lagi siapa? Lagi siapa? Yasir dan sebagainya. Sayyidina Utsman. Ada yang berjuang jalan Allah, ya. Itu yang kelima, ya. Rasul, yang pertama Rasul, yang kedua Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar, yang keempat wali-wali, yang kelima orang-orang mati syahid. Yang keenam orang yang sangat sabar. Ini ada peluang ni tuan-tuan dan puan. Kalau dia sabar, masuk syurga tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu mereka dapat pahala yang tak dapat dikira berapa banyaknya. Itu golongan yang keempat, ya. Yang keenam, yang ketujuh orang-orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Ini tak ada, betul gajah ni tak ada. Ya. Miskin pun benar. Tapi dia redha dengan kemiskinannya. Di Malaysia ni tak ada, betul gajah ni tak ada, di kampung pun tak ada, mana-mana pun tak ada. Yang ada di luar negara ada, ya. Macam orang di Timur Tengah tu, di Syria tu ke, di Lebanon tu ke, itu ada, ya. Di Bangladesh ke, di India ramai begini. Kalau dia redha dengan kemiskinannya, dia dapat masuk syurga tanpa hisab, ya. Itu 7 golongan, ingat tu. Yang lain tu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Adapun kita baca sekali. Adapun cara hisab amalan, maka kita beriman dengan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melebih dan mengurang. Tidak menanya lebih daripada yang disebut. Ya. Kita beriman bahawa Allah akan memberitahu hamba-Nya segala amalan baik dan jahatnya yang dikerjakan di dunia dulu. Ambil panjang mana dulu tu? Tuan-tuan? Ambil panjang mana? Udahlah tu, dah bunyi tek-tek-tek, ya. Ada yang ada yang kena apa? Kena denda, ya. Bukan saya yang kena. Yang kena jatuh kuasa masjid lah, ya. Nampak kau biarkan dia tu. Biarkan dia tu ngajar tak pun terhenti, ya. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan, ya. Akan datang kita akan baca muka surat ini. Muka surat 199, ya. 199. Sekian, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.